Now, satu lagi, bila kita ni ilmu sikit lah Bila kita nak buat live, nak buat content, aku rasa nombor satu penting is voice, suara. Suara kita, janganlah cara kita bercakap dengan bini kita ke dengan pasangan kita, itu suara slow. Guna suara seikhlas hati yang keluar daripada perut, dada segala, cakap biar jelas. Itu nombor satu penting. Nombor dua, intonasi. Maknanya kalau aku nak cerita yang ini bagus, kalau aku cakap okey yang ini bagus, yang ini juga bagus, jadi orang jadi kurang. Jadi bila kita nak bercerita tu, point aku intonasi kita. Time kita nak cakap slow, kita cakap slow. Tapi ada masa kita nak bagi tahu betapa produk ni lebih profesional daripada produk yang ini. Nampak? Intonasi aku rendah. Intonasi suara tu penting. Salah satu cara macam mana kita nak tahu suara mana paling sesuai kalau kita buat live atau konten. Yang ini kau mendengar baik-baik. Kalau kau buat konten, buat live, macam aku cakap, suara penting. Kedua, intonasi. Jangan flat. Sesekali turun naik. Masa kita nak tegaskan, kita ke depan. Supaya orang dengar dengan jelas message yang kita nak sampaikan. Tapi kalau kita sekadar nak sampaikan sesuatu yang biasa-biasa, cukup cakap sebagaimana kita cakap. Macam mana? Yang ini penting, dengar baik-baik. Macam mana kita nak improve voice kita? Macam mana kita nak improve? Cara dia, kau ikut aja, insya-Allah kau boleh berjaya. Boleh berjaya. Ini sesuatu yang aku kaji lah. Tiga benda penting kalau kau nak sukses create content. Ini berdasarkan pengalaman aku, pengamatan aku. Tiga benda penting is satu, suara, kedua body language, dan ketiga storytelling. Kau buka kamera kau, buka kamera kau. Lepas tu kau merakam lah macam biasa. Contoh Assalamualaikum, testing 1 2 3. Lepas tu kau play balik, Kau play balik, jangan tengok. Kau mendengar. Kalau kau mendengar suara kau sedap, kalau kau mendengar suara kau kena, kalau kau mendengar suara kau cukup convincing, makanya itulah suara dia. So, aku ringkaskan macam mana kita nak improve content. Nombor satu is suara kita, voice. Satu, make sure jelas, tepat. Yang kedua, intonasi. Ada masa naik, ada masa turun. Kadang-kadang kalau kau tengok aku bagi kata-kata hikmah, memang cukup berlembut. Kadang-kadang cukup tegas. Layar berbelok-belok, sauh dibungkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Nampak? Tone suara tu ada masa dia naik, ada masa dia turun. Itu yang aku maksudkan dengan intonasi. Dan yang ketiga, macam mana kau nak improve is rakam. Keep on recording until you find your own voice. Suara kita ni berbeza bang, berbeza. Kalau kita nak nyanyi lagu M. Nasir, contoh, suara besar, suara besar. 73 pintu, 73 jalan. Dia lain suara dia. Bila kita nak nyanyi lagu nasyid, dia jadi suara lain pula. Tapi bila kita speech, bila kita nak deliver message pada orang, suara kita pun berbeza. So aku harap korang dapat ilmu tadi on the voice. Bila kita nak buat konten, kadang-kadang the key of this ustaz-ustaz ke siapa pun, the public speaker, is tiga benda ni bang. Satu, suara. Kedua, body language, dan yang ketiga is storytelling. Tapi bila kita bercakap tentang sesuatu, message tu dapat dibayangkan oleh pendengar kita ataupun viewer kita. Itu cukup penting. Body language. Tadi aku dah cerita voice, intonasi, suara, ketegasan dan sebagainya. Sekarang ni body language. Bila kita bercerita, take for example, kalau aku nak bercerita, aku kalau bertukang bang, memang hari-hari kerja aku drill. Lepas drill sambung, nak angkat kayu balak, bukan kecil punya balak bang. Itu belum cerita tuang epoksi lagi.
Ya, ini simple body language. Macam mana? Ini praktis. Kamu kena praktis. Aku bukan kadang praktis. Kadang-kadang aku tak tahu macam mana nak body language. As long as tangan aku bergerak, body aku bergerak ke depan, ke belakang, nak bagi tahu kamu contoh. Kalau kamu beli drill ni, harga dia 225. 225, kamu dapat drill complete dengan beat. Boleh terus drill. Tapi kalau kamu tambah RM100, kamu dapat 18 volt. Boleh drill, lagi power daripada yang tadi. Ya. Tapi kalau kamu tambah 100,000, kamu dapat Myvi. Tapi beli kat Produal lah, bukan dengan aku. Okey, macam mana kita nak praktis kita punya body language? Very simple bang. Lepas live ni kamu buat. Kalau kamu content creator, kalau kamu peniaga, you must listen and watch this. Please share. Aku takkan ulang. Ramai orang minta aku buat kelas, aku tak buat. Memang aku tak sempat. Sebelum aku start, how you going to improve your body language? Dengar baik-baik. Share. Kamu rakamkan satu sesi percakapan sambil kamu bercerita kopek durian ke, syakavo ke, tak kisah. You do something, you try to describe something, rakamkan. Kemudian yang tadi kita dengar, yang ini kamu tengok tapi jangan dengar. Kalau kamu boleh faham video description kamu tu, insya-Allah orang lain pun boleh faham. Bila kita buat live ni, kamu jangan risaukan siapa yang tengok, siapa yang tak tengok. Yang kamu perlu risaukan is apa yang kita nak deliver. Ramai orang salah faham. Kadang-kadang kita bila live, kita nak tunggu viewer datang dulu. No, you deliver first. Your viewer will come. Kamu bayangkan kalau aku start live, aku tengah start live, aku duduk sibuk betul-betul topi. Lepas tu pakai spek. Mana spek aku? Mana spek? Menggelabah. Tengok kamu dah start live, time itulah nak betulkan topi, betulkan hidung lah, pakai spek segala macam. Time tu orang dah belah dah bang. Kamu ingat rules ni. What rules that I use is the 3-second rules. Kalau kamu nak ideal, kalau kamu tak nak bercakap, jangan lebih 3 saat. Memang kita manusia ni, ini kajian memang kajian. Kalau kamu buat live ke, kalau kamu buat konten video ke, atau kamu nak beli drill ni, tengah promo, ada voucher bawah tu, 325 bang, 325. Make sure ideal not more than 3 second. Memang media sosial semua dah buat kajian bang. The first 3 second tu is very important. Whether your audience will stay or they will go. Will stay or they will go. Okay? So tadi aku dah cerita pasal suara dalam presentation, dalam menyampaikan storytelling. Kedua is body language, how you move. Aku rasa cukup penting. Kalau aku bayang, kalau aku bercerita hari ni, aku nak jual, aku nak berniaga, aku nak share, aku nak cerita, kau tak bergerak, orang pun jadi kaku. Kita kaku, audience kita akan jadi lebih kaku. So make sure kalau kita buat live, suara dan body language. Nombor 3. Yang ini paling penting sebenarnya. Paling penting yang ramai good speaker guna ketika melakukan presentasi atau yang kita panggil sebagai storytelling. So storytelling ni paling bagus kita ada framework dia. Aku ada framework aku. Steve Jobs ada framework dia. Orang lain pun ada framework dia. Storytelling ni is macam mana kita organize story kita. Yang mana kita nak cerita dulu, yang mana kita nak cerita kemudian, dan yang mana kita nak rangkumkan. Yang itu penting bang, storytelling. Tolong kalau ada orang perempuan yang tengah tengok, say I. Minggu depan kalau ada rezeki di tour Terengganu, aku tengah cari partner, kita nak buat lelong tudung ataupun kain-kain dekat Terengganu. So kalau ada perempuan, say I. Kalau sempat, kalau meeting habis awal, aku nak buat satu sesi lagi bang.
sesi untuk storytelling. Sebab kita nak buat konten ni, paling penting kita kena ada framework storytelling. Ya, kita tak pakai cerita. Kalau kau mau tengok aku bercerita, tapi ada framework dia bang. Ya, jangan suka-suka kita bercerita nanti orang tak nak tengok, orang tak dengar. So cara dia bang, kalau kau ada akaun TikTok, ni TikTok akulah, follower tak apa ramai lah, dalam 13,000 lah. 13,000. Aku pun tak tahu, tapi terima kasih banyak lah. Aku kena ucap terima kasih kat Koma. Follow, sampaikan aku tak sempat nak follow balik. Ini intonasi. Yang aku cakap tadi. Bila kita buat konten, intonasi penting. Koma follow ramai benar, 13,000 bang. Sampai aku tak sempat nak follow balik. Siapa pula mesej tu? TikTok, nampak ada orang beli. Yang dah beli tak kisahlah beli apa, komen dan. So cara dia bang, aku malas pakai Android ni, aku tak operati. Okey, so bila pergi kat TikTok, dekat sikit. Bila pergi kat TikTok, ada icon shop ni, bang. So icon shop ni kamu boleh nampak voucher yang kamu boleh claim bang. Sekarang ni tengah jalan topi aku, blower, topi cor tu, blower, mana pula blower ni, kecil punya ni blower. Nampak, kalau merah tu ada voucher bang, untuk pembelian pertama hari ni jarang aku buat jual live bang, jarang. Selalu orang minta, selalu orang tanya, tapi aku jarang buat. Tapi hari ni special bang, sebab ada voucher pembelian pertama bang. Voucher pembelian pertama kalau aku beli hari ni.